Play. Nice cewek. Kopi Pak Haji? Kopi Pak Haji? Kopi herbal pasti halal. Mungkin banyak hal yang menyebabkan kita menunda ibadah haji. Sabar, mungkin belum saatnya kita naik haji. Kopi Pak Haji. Haji itu dimulai dari keikhlasan hati. Kopi Pak Haji, kopi herbal pasti halal. Kopi Pak Haji? Kopi Pak Haji 2 ya. Siap. Kopi Pak Haji? Kopi herbal Pasti halal. Salam dari kami untukmu, wahai para mujahid yang sejati. Janganlah gentar atau ragu di dalam menapaki jalan ini. Terus kobarkanlah perjuanganmu untuk meraih kemenangan yang hakiki. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu, jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu, jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Salam dari kami untukmu, wahai mujahid sejati. Alami, 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 ilahi, 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 tibun nabawi, tibun nabawi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang-petangan ini Pak Haji sekali lagi bersama-sama dengan bapa, ibu, tuan-puan dalam kita menerokai pengobatan herba, ya, pengobatan yang berdasarkan pada tib nabawi, pengobatan yang kita tengok di dalam Al-Quran misalnya. Hari ini satu yang menarik yang Pak Haji akan ceritakan, iaitu bagaimana dalam surah Ar-Rahman ayat 12 dan Al-Waqi'ah ayat 89 yang menceritakan tentang raihan. Raihan, ya. Apa makna raihan? Raihan ni kalau kita boleh definisikan, dia pokok lah, pokok yang mengeluarkan haruman, wangi-wangian. Ya, salah satunya yang dikenal pasti ialah selasih. Ataupun kemangi. Juga ada orang kata selasih, ada orang kata kemangi dan sebagainya. Kalau dalam pengobatan Arab disebut sebagai basil, ya, begitu juga ada di India juga digunakan pokok selasih ini. Begitu juga di Mesir juga dulu pernah digunakan di Mesir, disebut sebagai sekti, ya, sekti. Dan juga begitu juga ketika di Barat juga kenali dia sebagai maitil, ya, maitil. Jadi ini adalah merupakan basil, ya, basil, nama yang lebih glamour digunakan, masya-Allah. Jadi telah digunakan ini sebagai harum-haruman ataupun pengobatan. Kalau kita belajar tentang ilmu pengobatan, ada yang peracikan, kita rebus, minum. Ada yang bersifat kita seduh, macam teh, kita seduh. Ada yang bersifat dikapsulkan, macam kapsul-kapsul ni, ni jadi kapsul. Kemudian ada yang dibuat dalam bentuk balsam, macam serai wangi, balsam ada yang digunakan. Dan ada juga yang digunakan di dalam bentuk menghirup wap. Menghirup wap. Ini kesemuanya bergantung kepada bagaimana cara dia menggunakannya. Cuma tentang basil atau selasih ini, kita ambil dia yang paling bagus sekali kerana dia mempunyai satu aroma, iaitu kita kenali sebagai aromaterapi. Aromaterapi. Banyak sekali aromaterapi yang berada di tempatan, tetapi Pak Haji dah ingatkan, jangan sekali-kali beli aromaterapi tujuannya untuk mewangikan rumah dalam kamar, tetapi kita tidak tahu, ya, kata itu daripada yang bersifat alami atau kimia. Sebab kalau kimia meracun, dia akan menyebabkan pembengkakan limfoma, yakni kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di tempat sini, selalunya daripada hidung. Baik, kena ingat bahawa racun, misalnya ini sebagai contoh, racun yang diminum dengan racun yang dihidu, racun yang dihidu itu lebih bahaya. Itu harus kita ingat. Sebab apa? Kalau kita minum, dia pergi ke perut. Daripada perut itu baru dia menyebar ke seluruh tubuh badan. Tetapi kalau hidu itu, dia masuk ke dalam aliran darah, sebar di seluruh tubuh badan. Sebab itu ada banyak orang yang mati dalam mobil, dalam kereta. Apabila dia tertidur di dalam kereta, tertidur, tiba-tiba gas monoksid yang keluar daripada exhaust itu masuk ke dalam kereta, yang akhirnya dia mati. Sebab apa? Hidu. Jadi hidu itu mempunyai kesan yang besar. Tapi kebanyakannya orang, dia tak faham, ya. Dia hanya fikir herba mesti kita rebus makan, herba mesti dalam bentuk kapsul, herba mesti di dalam bentuk teh. Selalunya fikiran kita macam tu. Maka sikit sangat perbincangan herba memberi rawatan dalam bentuk aromaterapi. Jadi pada hari ini Pak Haji nak cerita sikit bagaimana membuat pengobatan dalam bentuk aromaterapi. Misalnya apa? Misalnya bila kita sebut kata aromaterapi, apa-apa pun, ya, dia mesti ada minyak. Minyak kita panggil essential oil ataupun minyak daripada bahan tersebut. Misalnya habatus sauda. Habatus sauda itu boleh buat sebagai aromaterapi kerana dia ada minyak dia. Jadi boleh tak kita gunakan minyak habatus sauda? Boleh. Ada tak cara selain daripada kita minum minyak habatus sauda? Ada. Kalau dalam pengobatan Islam dahulu, minyak habatus sauda digunakan untuk buat gurah. Gurah ini digunakan di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Gurah.
Gurah berartinya dia menitiskan minyak habatus sauda di hidung untuk orang yang stroke muka. Stroke muka. Ada orang yang stroke muka ya. Mukanya ke kiri ataupun ke sebelah kanan tu sebagainya. Begitu. Jadi kita cara dia mengambil minyak tersebut. Minyak apa? Minyak habatus sauda. Diletak mana? Dititiskan di hidungnya sampai dia meresap masuk ke sini seperti orang gurah. Gurah ni memanglah kita terkenal di Indonesia, ada akar gurah dan sebagainya. Bila kita gurah itu dia keluar lendir daripada mukosa yang keluar itu. Bukan ingus, bukan. Lendir. Keluar di hidung terus menerus keluar. Sejam itu keluar gurah. Baik, begitulah juga dengan kita menitiskan dengan minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda, Masya Allah. Jadi orang yang stroke muka itu, yang mild stroke dia panggil, akan sembuh dengan izin Allah menggunakan minyak habatus sauda. Habatus sauda salah satu daripada yang bersifat aroma terapi. Ya, baik. Atau kita buat air panas direbus habatus sauda, kita hirup wapnya. Hirup wapnya ini, kalau dalam bahasa Malaysia hirup macam kita hirup macam ni lah. Tu hirup, bukan. Hirup tu maksudnya menarik nafas. Bukan hirup ikut mulut, hirup melalui hidung. Rebus habatus sauda. Ambil melalui nafas. Untuk apa? Ganti inhaler. Kalau kita pergi kepada perubatan modern, dia ada inhaler. Orang yang ada penat masuk mulut, inhaler untuk membukakan ruang-ruang pernafasan. Inhaler kita di mana dalam perubatan herba? Inhaler kita habatus sauda. Apa dia? Biji habatus sauda tersebut dimasukkan ke dalam air, dididihkan, lalu kita wapkan dia. Masya Allah. Sebab habatus sauda antihistamin. Tujuannya orang itu dia jadi mukosa yang banyak itu kerana sinusitis, kerana dia ada bahan-bahan alergik, di mana mast sel telah keluarkan histamin. Ini alhamdulillah, maka yang mengikuti kuliah Pak Haji makin lama makin faham. Apakah nama sel yang mengeluarkan histamin ni? Bukan sel darah putih, bukan. Namanya mast sel. Bukan T sel, bukan B sel, itu sistem imun. Itu yang kita ingat ya. Baik. Bila dia kena gitu, bahan untuk mengelakkan daripada berlakunya asma. Asma tu sebab apa? Salah satu alergi daripada habuk, alergi daripada sawang laba, alergi daripada bulu kucing, alergi daripada makan makanan tertentu. Ada setengah orang ni tak makan, tak tengok, sebut nama pun alergi. Misal kata bawang dah gatal dah. Bawang pula udang. Sebut kata udang gatal. Belum makan lagi pun gatal dah. Ya, belum makan dah keluar alergi. Pasal apa? Mind dia, otak dia bagi isyarat. Bahawa alergi sebagainya. Jadi kalau macam tu, macam mana nak hentikan? Itu habatus sauda, kita gunakan, itu kita ambil. Masya Allah. Sangat baik. Ada dua dah kegunaan habatus sauda ya. Pertama untuk asma dengan cara ambil aromaterapi. Yang kedua kita juga ambil dengan secara kita ambil minyak untuk mild stroke. Habatus sauda boleh buat balsam. Alhamdulillah, nanti Pak Haji buat balsam daripada habatus sauda. Bagus sekali. Balm ya. Bukan lip balm. Lip balm ni lain pula. Lip balm ni kita gunakan daripada minyak yang Pak Haji sebutkan tadi, minyak jarak, minyak buah jarak. Buah jarak tu boleh buat minyak oli, minyak mobil, minyak buah jarak. Dia buat untuk ini. Tengok sini bibir kita. Kalau kita tengok bibir kita yang pecah-pecah, lalu pecah ya, gunakan minyak jarak. Macam mana cara nak buat minyak jarak? Baik, menarik ni. Pak Haji ajarlah sikit dah. Di hari ini sebagai satu tip ya. Besok kita nak puasa, ajar banyak ilmu supaya orang dapat pahala banyak-banyak. Cara nak buat dia, kita ambil daun dia. Ambil daun jarak. Ambil biji boleh juga, tapi ambil daun lah mudah. Ya, ambil daun. Ambil daun jarak itu kita potong, jemur sampai kering. Bila dia kering, ambil daun tadi, masuk dalam minyak VCO. Virgin coconut oil. Masuk dia. Banyak pula orang bertanya, nak masuk banyak mana Pak Haji? Masuk sajalah.
lagi banyak, lagi bagus. Bila masuk dalam minyak VCO, simpan 1 bulan. Lepas tu minyak VCO tadi telah pun mengandungi minyak jarak, minyak daun jarak, guna untuk lip balm. Bibir tidak pecah macam delima merkah. Delima merkah. Macam mana delima merkah ni? Licin lah, bukan pecah-pecah, bukan. Jadi kita gunakan. Itulah lip balm alami. Tak perlu pergi beli lagi, tak perlu pakai lipstick lagi. Buat apa kita pakai lipstick tu? Bahan kimia dan sebagainya. Baik gunakan minyak jarak. Beracunkah pokok jarak ni? Tak beracun. Masya Allah. Pak Haji selalu gunakan daun jarak. Untuk apa? Untuk rawatan orang yang ada masalah jantung berlubang. Kalau ada masalah jantung saja, selalunya Pak Haji akan cari pertama menggunakan ikan ubi, atau orang panggil ikan ketutu, atau orang panggil ikan hantu. Tengok dalam internet tu ikan hantu tu seperti apa, ikan ubi tu seperti apa. Ambil ikan tu dibalut dengan daun jarak. Dibalut dengan daun jarak, ikat elok-elok ikan tu. Kemudian di luarnya itu kita letakkan tanah liat. Jadi membalut semualah, letak dalam api. Jadi bila tanah liat itu kering apa semua, menandakan bahawa ikan sudah masak. Buka balik tanah liat itu, buka dia punya daun tersebut, ikan telah masak, dan ambil beri makan untuk jantung berlubang. Biiznillah, dengan izin Allah. Subhanallah, kurang lebih dalam 3 bulan yang lepas, ada satu orang bapa dengan ibunya bawa anak lari daripada hospital. Sebab apa? Dia kata nak jumpa dengan Pak Haji di Perak. Masya Allah, lari daripada hospital nak kena operasi. Anak kecil ni dia pakai beg tu lagi, jadi nak ambil ubat katanya. Jadi Alhamdulillah, Pak Haji hanya cuma menyebut padanya pergi cari ikan ubi, kukuslah, ambil si ikan ubi, bagi pada anakmu makan, sembuh dengan izin Allah. Lebih kurang 1 bulan kemudian beliau datang. Dia ucap terima kasih, dan bagi tahu anaknya telah sembuh dengan izin Allah. Masya Allah. Jadi betul lah orang dulu menggunakan ikan ubi ini untuk jantung berlubang. Dan orang yang lemah jantung, ni ingat ni, betul-betul kena ingat ni. Boleh gunakan probumin, boleh menggunakan daripada kita panggil, menggunakan daripada ikan haruan, ikan gabus, memang boleh. Tetapi yang Pak Haji nak sebutkan ini ialah kita menggunakan daripada sejenis ikan, namanya ikan ubi. Sama seperti ikan gabus, baik untuk jantung. Sejauh yang Pak Haji tahu lah, ubat jantung kalau lemah itu sajalah paling bagus. Misal kata sebagai contoh, ikan ubi ni Pak Haji ambil di tempat Pak Haji, namanya Empangan Timah Tasuh. Kawasan luas, dalamnya ada banyak ikan ubi. Jadi ada pesakit pasien-pasien yang duduk di Kuala Lumpur, maka Pak Haji akan menghantarnya pada waktu malam dengan bas. Jadi kita ambil form putih tu, letak ikan itu. Kita tidak masuk air, tak masuk air, hanya letak kertas yang dibasahkan, letak dia 1, 2, 3, 4, 5, macam kita menyusun buah mangga. Susun, dia tidak lompat, dia diam saja. Susun, letak lagi kertas lagi, basahkan, letak lagi, susun. Persis seperti kita letak buah salak di Jogja, macam kita letak buah mangga harum manis di Pasuruan, kita hantar macam tu lah. Hantar begitu sampai dekat sana, ikan ni dikatakan mati. Tidak, masuk saja ke dalam air, dia hidup semula. Berartinya dia boleh hidup, survive walaupun dia duduk di atas darat. Jangan ada pula sebut kata ini ikan dua alam ke Pak Haji, boleh makan, tidak. Ikan, tetapi Allah bagi kekuatan dekat dia, dia boleh survive. Jadi itu kita guna untuk jantung kita macam tu. Jantung kita tu tak cukup oksigen,
Dia tak cukup oksigen. Tubuh badan kita tu tak cukup oksigen. Jadi bila tak cukup oksigen, dia jadi lemah. Berdebah-debah, dia punya menjadi makin cepat. Ikan ini tak cukup oksigen daripada Perlis sampai ke Kuala Lumpur, katalah mengambil masa 6 jam. Atas bas 6 jam. Dia tak mati. Allah cipta dia begitu. Jadi kita, bila kita gunakan dia bagus sekali. Jadi di sini namanya ikan ubi. Yang lebih teruk, orang bagi dan nama dia ikan hantu. Yang ni yang Pak Haji tak suka sekali, sebab orang selalu bagi nama yang hudu-hudu, hantu sebagainya. Mana ada ikan hantu pula? Cubalah ikan apa? Ikan mutiara. Sebab apa kita sebut dia ikan mutiara? Dia hitam-hitam macam hantu. Tak boleh sebut macam tu. Kita sebut dia kerana khasiat dia. Walaupun kita tengok dia tu hitam macam hantu, kita kata kita tak boleh gambarkan hantu. Kita kena sebut benda yang elok. Walaupun kamu hitam, hitam manis. Walaupun kamu hitam, hitam menawan. Kena sebut begitu. Jadi kita ni membiasakan jangan sebut ikan hantu lagi. Jadi selepas ni kita sebut ikan mutiara. Sebab dia untuk jantung. Jantung ni Masya Allah, bukan mutiara lagi dah, ikan kehidupan dah. Ubah namanya ikan kehidupan. Jangan sebut lagi ikan hantu. Nanti dia sedih. Kalau dia boleh faham, dia pun sedih. Kenapa aku dipanggil hantu? Sedangkan manfaat aku pada manusia banyak sekali untuk jantung manusia. Jadi ikan kehidupan. Ataupun ikan had. Ikan had, jantung. Had, betul ke had ni jantung? Ya, had tu had. Okey, baik. Apapun apa yang Pak Haji nak sebut dekat sini ialah tentang Raihan. Raihan ni belum keluar cerita Raihan lagi. Macam mana cerita macam-macam? Ni. Ini Raihan kah? Yang mana satu Raihan? Inikah? Banyak ni jenisnya. Ini pun macam habatus sauda. Pokok jintan. Ini pokok jintan manis kah? Pokok habatus sauda kah? Ini bukan pokok habatus sauda. Ini namanya pokok bangun-bangun. Pokok up-up. Pokok bangun-bangun ini dia adalah 4. Ada 4 beradik. Ada 4 beradik pada pokok jintan ni. Dia ni sama keluarga jintan juga. Tapi dia bukan pokok jintan. Orang panggil pokok bangun-bangun. Dan dia ini ada 4 beradik. 4 beradik dia. Salah satu dia 4 spesies. Macam lebih kurang. Itu ada di antara. Tapi ini sebenarnya. Baik, ada orang tanya lagi, Pak Haji, ini pokok raihan atau pokok selasih? Atau pokok ruku-ruku? Ini lagi dalam ni. Dia orang kampung. Dia tengok, aku tengok macam pokok ruku-ruku saja. Pokok ruku-ruku tu daun dia, abang kakak, daun dia tu warna hitam. Ya, tu ruku-ruku. Ini daun dia warna hijau. Ini daun dia warna hijau ni. Ini pun betul lah ni. Ini Pak Haji angkat ya. Angkat tengok ni. Macam mana kita tengok. Okey, tengok kat sini. Wangi, subhanallah. Apa yang kita nak niatkan? Nak niat apa pula niat ni? Niatlah supaya di syurga besok ada pohon ini. Mudah-mudahan aku cium raihan di dunia ini, dapatlah aku mencium raihan di dalam syurga. Selasih, raihan tu selasih. Ya, selasih tu, Masya Allah. Ini yang hitamnya, ini yang hijaunya. Ini dibuat lalapan. Orang Indonesia panggil lalapan. Kita panggil sayur ulam-ulaman. Boleh ambil dia. Inilah dia kata raihan. Oh, inikah lagu raihan? Bukan. Lagu raihan tu Cik Am, Abu Bakar, Abang Abu Bakar kita, itu raihan. Ya, Cik Amran, itu dekat sana. Ini bukan. Ini raihan yang disebut dalam surah apa? Ingat surah Ar-Rahman.
dan surah Al-Waqi'ah. Kalau Al-Waqi'ah 89. Kalau Ar-Rahman 12. Ayat 12. Masya-Allah, betul ya? Alhamdulillah. Jadi sebab itu kita lihat kenapa disebut dalam Quran, Allah saja yang mengetahui. Kita hanya dapat mencari-cari. Pertama sekali wangi. Macam juga orang sebut halia zanjabil yang ceritakan dalam Quran. Tak sama zanjabil yang kita tengok kat dunia ni, tak sama dengan zanjabil di dalam syurga. Tak sama. Kerana syurga itu tak pernah kamu fikir, tak pernah kamu lihat. Contoh saja, bidalan saja, perumpamaan saja. Begitulah juga dengan raihan ini. Kita tengok raihan ini, Allah membuat gambaran raihan ini untuk kita lihat dia satu pokok yang wangi. Bila kita kata wangi, dia bersifat aroma terapi. Masya Allah. Maka kita menggunakannya. Boleh. Kalau orang guna pokok ruku-ruku boleh, yang hitam tu boleh juga. Pak Haji masa dahulu masa kecil-kecil selalunya dia ajar pokok ruku, pokok ini terasi ini dipotong semua, daun dengan bunga dengan sebagainya dipotong, direbus. Selalunya diajar untuk sakit senggugut, orang sakit senak ketika kedatangan darah bulan. Sangat berkesan. Masya Allah. Inilah ubatnya. Jadi kalau begitu, mereka yang ada masalah senggugut itu cari saja pokok selasih, daun lalapan itu, rebus bagi minum. Berapa banyak daun selasih ada? Kalau tak ada je ni, ambil yang hijau ni yang kita buat lalapan ini, ambil dekat sini. Berapa banyak kita ada daun selasih ni. Rebus, potong. Allah pergi potong pula pokok cantik dah. Jadi kurang cantik dah. Tak apa, nanti dia tumbuh lagi musim hujan sekarang. Jadi itu di antaranya. Jadi kita ambil ke tu, cuba tengok bunga dia. Masya Allah. Daun ini sama seperti fungsi nak-nak. Nak-nak itu pudina. Min nak-nak dia untuk pencernaan. Kalau kita masuk saja ke dalam minuman, kita boleh jadi dia untuk pencernaan. Masya Allah. Itu adalah sangat-sangat baik. Daripada mana asalnya pokok ini? Dikatakan pokok ini berasal daripada India. Dikatakan sebagai minuman makanan diraja, royal food. Royal food pula, makanan diraja. Semalam kita sebut kata moringa itu bunganya itu sebagai makanan diraja. Ini makanan lalapan diraja. Kita pun ada makanan diraja kita, nama ulam raja. Ulam raja. Dia pun macam tu dia sebut dia, makanan untuk maharaja. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Pakistan, ya, Tuan Haji Yaakob yang melihat, yang membuat komentar Zendagi Eksafa Hisuhana. Dia kata Zendagi Eksafa Hisuhana tu artinya macam ni, hidup ni satu perjalanan yang indah. Dia sebut indah tu. Hidup ini kena satu perjalanan yang indah. Jadi zendagi hidup. Jadi begitu juga di India. Di India dia sebut apa? Ini disebut sebagai satu makanan yang mewangikan, yang diguna oleh keluarga diraja. Ulam raja lah, lalap raja. Kita ada juga ulam raja, wangi. Mereka ada juga ulam raja apa? Ulam raja apa ini? Itu di antaranya. Baik, masya-Allah. Maka di zaman dulu ini daun-daunnya diambil, dibuat untuk menghalau lalat. Masya-Allah, klasiknya. Ya, kita kalau halau lalat ambil kimia spray. Ya. Ada orang buat gunakan daun labu. Tak jadi lagi. Ambil daun labu, kena blend dulu, ambil air dia tu, baru kita spray. Kalau kita tak potong-potong, dia tak keluar bau dia. Ini pun macam tu juga. Dia wangi. Lalat ni dia tak suka sesuatu yang wangi. Yang suka sesuatu yang wangi tu nama lebah. Lalat dengan lebah ni lebih kurang ya. Rupa parah dia lebih kurang macam tu ya. Bunyi pun macam tu yang lebih kurang.
Lebah bunyi. Lalat pun bunyi juga. Ropa dia macam tu juga. Ada perut yang genting, perut dia sak genting. Lalat pun macam tu juga. Tetapi beza, lalat suka cari tempat yang bau busuk. Lebah suka cari tempat yang wangi-wangi. Subhanallah. Jadi itu yang kita kena ingat, bahawa kita guna daun ini untuk anti lalat. Masya Allah. Kemudian seterusnya di dalam kitab yang ditulis oleh Ibn Qayyim yang menceritakan bahawa dia telah digunakan di zaman Mesir dahulu. Dia telah digunakan, antaranya ialah mengeluarkan keracunan. Macam mana nak keluarkan keracunan? Ini menarik. Iaitu dengan menggunakan biji selasih. Bijinya, dia ada biji dia macam ni. Namanya bijinya macam hitam-hitam dia tapi kecil lagi. Maka biji selasih. Biji selasih. Jadi biji selasih ni kita ambil dia, kita buka ya. Ni Pak Haji tunjuk ya. Ini untuk nak mengeluarkan keracunan. Ambil satu sudu ni. Masukkan satu sudu, masuklah air. Kalau kita masuklah air gitu, kemudian kita tuang air panas. Ni dah siap dah air panas ni. Ya. Tuang air panas. Bila kita tuang air panas, dia akan mengembang. Dia tengok gitu. Dia jadi warna putih-putih macam ni. Mengembang. Jadi kita minum sekali dengan serbuk-serbuknya. Bismillah. Untuk buang racun. Racun tu orang mencret, diarrhea, 3-4 hari dah diarrhea ni. Minum ni penting. Penting ni. Jadi kalau orang itu ada diarrhea, ada mencret, cerek-berek, inilah ubatnya. Sebab apa? Mencret, diarrhea itu racun. Bukan kita makan racun. Mungkin makanan kita itu ada bakteria yang ada terkontaminasi. Jadi kita penting ni, dia buang racun. Termasuk juga orang yang berak berdarah. Najis keluar darah tu menitik-nitik, tak minum ini. Termasuk juga orang yang ada ambayan, buasir, hemorroid, buasir. Kalau kita guna ni, kita minum. Jadi itu adalah di antaranya, dia boleh mengeluarkan racun. Jadi apa yang Bapak nak sebutkan dekat sini, bahawa bila racun di perut, kena ingat betul ni. Ini dalam bab racun. Ramai juga yang tak tahu, bila racun di perut, ada masalah di perut, kita pusing. Kita sakit kepala. Aduh, sakit kepala. Tapi 80% sakit di kepala kerana masalah dia di perut. Jadi ada peradangan di situ. Macam mana cara dia untuk menghilangkan sakit di kepala? Cari yang mendinginkan perut. Apakah yang mendinginkan perut? Yang mendinginkan perut ialah selasih, raihan. Itu dia, raihan. Masya Allah, membuang keracunan. Jadi patutnya kita ambil minum dia, sentiasa kita minum. Kalau kita nak masuk gula, boleh tak? Tak boleh. Gula tak boleh. Tapi gula batu boleh. Ni, gula batu. Gula batu, kembang semangkuk, getah anggur boleh kita gunakan. Tak apalah, Pak Haji nak tunjuk dulu. Kita masukkan gula batu. Masukkan dia gula batu. Silap masuk ke tempat lain. Ini masuk gula batu itu. Bila kita masuk gula batu, kita aduk. Kalau kita nak masukkan lagi, boleh buah kembang semangkuk. Atau boleh kita masukkan lagi halwa, manisan labu atau getah anggur. Ni getah anggur. Getah anggur apa guna? Ya, getah anggur. Itu. Ini macam lacikang saja. Ini lacikang ataupun obat. Lacikang tu obat lah. Lacikang yang kita makan tu obat. Tetapi kita ambil yang hangat, jangan ambil yang sejuk. Sejuk tak bagus lah, campur air sebab tak bagus. Itu sebagainya. Masya Allah. Jadi selasih. Yang Pak Haji ingat lah dulu-dulu, kalau orang kata kalau batuk lah, Masya Allah, batuk panas.
Biji selasih ni berapa, harga dia berapa? Murah saja. Murah saja. Boleh tanam tak? Boleh. Tak perlu pergi cari. Ini sebar banyak-banyak, tumbuh banyak-banyak, diperbanyakkan. Ya, subhanallah. Tapi jangan makan banyak-banyak sangat, nanti jadi sembelit. Cukuplah. Kalau kata bagus ni, pagi pun minum, petang pun minum, malam pun minum, besok minum lagi. Sebab apa? Dia kata aku nak dinginkan bahagian perutku. Sembelit terus, susah buat air besar pula. Jadi kena ingat, harus pas-pas, harus elok-elok saja sebagainya. Jadi untuk tu, maka ini dia katakan, apakah tujuan pengobatan daripada raihan? Raihan itu bertujuan untuk menghilangkan keracunan. Yang ada hubungan dengannya ialah yang pertama mencret ataupun diarrhea. Yang kedua, orang sakit dalam perut. Yang ketiga, berak berdarah. Yang keempat, keracunan di dalam perut tadi naik ke atas bentuk gas sampai di kepala sakit kepala, ataupun dia jadi pusing tu sebab mana? Sakit di bahagian perut, racun. Sebab itu orang kata, kalau kita nak berjalan jauh, maka kita ambillah kangkung, makanlah kangkung sedikit. Sebab apa? Kangkung tu lawas. Bila dia lawas, dia tak naik gas itu ke atas ke bahagian kepala. Begitu yang ini, supaya jangan kita jadi di bahagian sakit kepala. Itu orang yang pening. Aku ni Pak Haji selalu pening, sakit kepala. Bangun waktu pagi pening, petang-petang pening. Sebab pasal apa pening? Sebab tidak melihat hikmah dalam surah Ar-Rahman ayat 12, suratul Waqiah 89. Sebab baca tapi tak kaji, baca tak tadabbur, fikir dan zikir. Ya, selasih. Boleh ramah-ramah sayanya buat jaram kepala, boleh juga. Tapi kesannya itu lebih baik kalau kita minum. Boleh buat teh, minum teh, Masya Allah, keringkan, buat teh seduhan. Itu untuk sakit kepala. Dah kita sakit kepala setiap hari. Baik. Yang menariknya, Masya Allah, ini dengar betul-betul. Ya, Pak Haji pernah menceritakan bahawa ketika kita bekam, kita akan nampak banyak darah beku. Darah beku yang banyak itu kerana banyak berlaku pendarahan di bahagian jantung. Pendarahan sentiasa berlaku dalam tubuh badan kita. Boleh jadi pendarahan di usus, dipanggilnya tokak lambung. Pendarahan di perut, tokak lambung. Boleh jadi pendarahan di usus, pendarahan dalam tubuh badan kita, pendarahan semua dalam tubuh badan kita ini. Macam mana nak hentikan pendarahan? Kalau di luar, boleh sapu MPH. Kalau di luar, boleh kita bagi ubat untuk hentikan pendarahan. Dalam badan nak hentikan pendarahan macam mana? Memang betul, solusi pertama Pak Haji sebut dah bahawa ada pohon namanya pegaga. Betul. Tapi tahukah kita bahawa selasih inilah yang menghentikan pendarahan di mana juga dalam tubuh badan kita. Allahu Akbar. Maha suci Allah yang menciptakan tumbuhan sebegini hebat. Mana ada ubat-ubat kimia yang boleh kita telan, boleh henti semua pendarahan di dalam tubuh badan kita? Mana ada? Tak ada. Tapi ada kimia yang wujud di dalam pokok selasih ini yang boleh menghentikan pendarahannya. Termasuk pendarahan yang paling besar yang kita nampak ialah buang air besar, BAB. Buang air besar itu keluar banyak darah. Macam mana nak berhentikan? Ni berhentikan. Dia anti radang. Ada setengah orang sebut, Pak Haji, aku ni bila ambil herba aku sakit pinggang, macam nak diputus-putus, macam disentak-sentak, macam nak tertanggal pinggang aku ni. Pasal apa? Radang. Macam mana nak hilangkan peradangan ini? Inilah biji selasih. Minum biji selasih.
Jadi itu di antaranya. Jadi Masya Allah. Dan seterusnya dia ni untuk anak-anak yang kejang. Step kejang. Apa tu kejang? Epilepsi, demam tarik. Ada pula dia kata sawan babi pula. Kenapalah nama sawan babi pula? Aku tengok dia jatuh begitu, macam takkanlah nama sawan babi. Ya, itu namanya anak-anak yang epilepsi. Macam mana cara nak merawat anak-anak epilepsi? Masya Allah, gunakanlah raihan. Gunakan raihan. Raihan tu apa? Ni biji selasih. Subhanallah. Kalau yang selalu duduk kejang, selalu duduk step tu, bagi minum biji selasih, insya-Allah dia hilang panas di bahagian di dalam tubuh badannya itu. Allahu akbar. Ini kena ingat. Ada juga orang yang jantung dia berdebar-debar. Berdebar-debar. Aku ni Pak Haji berdebar-debar. Kenapa pula nak berdebar-debar? Tak tahulah, dia kata. Aku tengok Pak Haji saja aku berdebar-debar. Tu macam lain pula. Cerita lain pula tu. Jadi sebenarnya bukan pasal debar-debar tu, jantung bermasalah. Macam mana cara menghilangkan jantung itu? Ni Rehan masuk syurga, insya-Allah. Mana ada orang di syurga jantung berdebar-debar? Tak ada. Pernahlah ada satu orang datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak aku nak bercucuk tanam dalam syurga?" Ni petani. Petani ni, ya Allah, dia fikir dia nak masuk syurga pun kerana keindahan hidup dia nak bercucuk tanam. Dia bertanya dia punya begitu. Jadi itu di antaranya. Apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa bagi jantung yang berdebar-debar, ada setengah orang dia minum kopi dia jadi debar-debar. Minum kopi jadi berdebar-debar, jantung dia jadi kuat. Itu dia selasih. Dia terkategori dalam golongan orang yang sifatnya api atau angin, sifatnya panas. Selalunya yang berdebar-debar ni darah O, kalau tak O darah AB. Selalunya begitu yang akan ada berdebar-debar. Jadi itu di antaranya. Baik. Sesuatu lagi yang sangat-sangat menarik, selasih ini atau kemangi ini, dia adalah ubat untuk UTI, urinary tract infection, jangkitan di saluran kencing. Bagus sekali. Ibu-ibu hamil, ya, ibu-ibu hamil gunakan ini kalau ada kencing kotor. Ya, pergi cek dengan doktor, doktor kata ada kencing kotor. Kencing kotor ini dalam pengobatan, ya, dalam pengobatan Pak Haji yang telah kita pelajari, ada satu herba yang paling bagus untuk kencing kotor ni. Ini pokoknya. Tapi macam itulah, macam biasalah Pak. Orang selalu bagi nama dia tak elok. Namanya akar sekentut pula. Aduh, namanya itu tak elok. Ini ni pasal apa? Dia kata bau busuk. Bau busuk, kalau sudah masalah kencing tak boleh. Ginjal dah radang, itu daun busuk ni lah yang dimakannya. Ambil inilah yang buat ulamnya. Tak payah buat ulam. Ambil saja 5 helai. 5 helai. 5 helai. Masuk ke dalam air, direbus pun boleh atau tuang air panas boleh. Tutup. Minum dia. Masya Allah. Untuk kencing kotor, kencing berbuih, mengelakkan hemodialisis. Jadi kalau gitu sesuai tak kita nama dia akar sekentut? Tak sesuai. Ini kita namakan akar apa kalau gitu? Kita namakan dia akar pula kita nama. Ya, sebab dia ada akar ni. Apa nama sesuai untuk dia? Dia baik untuk ginjal. Ini ubat untuk ginjal, bapa ibu sekalian. Jangan pandang dia. Kalau Indonesia, Pak Haji tak tahu nama apa. Seberentut ke, sekentut ke, wallahu alam. Tapi benda yang tak elok diberi nama. Ini yang kita tak elok. Jadi kita ubahlah nama yang mulai hari ni. Nanti Pak Haji fikirkan. Daun
daun apa nama, daun menjalar, daun melata, daun merembat, daun untuk kita boleh menamakan dia dengan daun pelawas. Daun pelawas. Pasal apa? Dia lawas kencing. Ini kalau orang tu kencing kemudian dia nak pergi kencing lagi. Sekejap nak kencing lagi. Berapa kali dah pergi kencing. Kita buat kuliah ni berkali-kali keluar pergi kencing. Pasal apa? Sebab kita sejuk lah sebagainya. Ini dia untuk tahan kencing. Ya, jadi oleh sebab itu orang yang ada masalah buah pinggang, tolong ingat ya, sebelum guna mesin hemodialisis, jangan lupa akar pelawas ini. Jadi macam mana kita nak tahu akar pelawas tu macam mana? Tengok akar sekentut lah dalam internet. Sementara lepas tu kita ubah semua panggil akar pelawas. Jangan guna lagi akar tu. Jadi ini untuk ginjal. Begitu juga dengan selasih. Untuk orang yang ada jangkitan di saluran kencing. Dan untuk orang yang ada masalah kencingnya tak boleh. Itu kan mula-mula nak jadi tanda-tanda nak jadi prostat. Ya, nak jadi pembengkakan prostat. Bila dah bengkak dua kelenjar prostat kiri kanan itu, saluran kencingnya itu tertutup. Kencing tak boleh. Allah, sakit. Cuba kita bayangkan, kita bangun waktu pagi nak pergi kencing, tiba-tiba tak boleh kencing. Sakitnya menggigil gitu. Obatnya apa? Ini Raihan obatnya. Atau akar pelawas. Akar pelawas itu kita gunakan. Masya Allah. Itu ada di antaranya. Jadi termasuk juga orang yang ada tumor di prostat, tumor yang kita katakan di ureter. Ureter tu apa dia? Ya, di dalam pundi kencing, saluran kencing, di pundi kencing, saluran kencing itu ada dia punya tumor dekat situ. Kita nak guna apa? Ureter di pundi kencing. Kalau ada tumor di pundi kencing atau tumor uretra itu yang ada di saluran kencing itu, atau salur di antara buah pinggang, ya, salur daripada buah pinggang itu turun sampai itu, ya, dipanggil uretra, ya. Kena cek balik lah. Ya, jadi bila ada dekat situ menyebabkan orang tu tak boleh kencing, tuan, jadi bengkak, jadi apa semua. Akar pelawas. Jadi jangan sepelekan namanya. Jangan sepelekan namanya. Ini Pak Haji tak setuju betul lah. Kita selalu menamakan dengan nama yang tak elok, ya. Kenapalah nak kita namakan dengan nama-nama yang tak elok sebagainya. Itu ada di antaranya. Baik. Kemudian seterusnya dia juga untuk penyakit vertigo. Vertigo lain. Vertigo tu pusing. Vertigo ni penyakit kulit. Masya Allah, dia adalah ubat untuk sakit kulit. Macam mana caranya? Ambil ni, potong, rebus minum. Dia digunakan untuk sakit kulit. Termasuklah orang ubat untuk penyakit kusta. Dahsyat tu, kusta. Bukan mudah nak ubat untuk sakit kulit. Atau vertigo putih-putih. Ada, kita pernah lihat ada tangan, ya, jadi putih-putih sebagainya kat muka sebagainya. Macam mana nak elokkan balik? Jangan lupa Raihan. Gunakan ni. Jadi bila kita gunakan ni, insya-Allah dia elokkan balik. Dan juga untuk senggugut, sakit ketika datang bulan, boleh juga kita minum ini. Dan juga untuk saraf, untuk nerve, saraf, kejang saraf, apa juga yang melibatkan saraf. Sakit di bahagian belakang kanan saraf, sakit di bahagian kepala, nak toleh tak boleh kanan saraf. Kalau doktor kata ada saraf saja, ingat Raihan. Itu di antara pengobatannya. Masya Allah. Kemudian salah satu lagi dia digunakan juga adalah untuk apa? Banyak sekali kalau kita ambil daunnya yang tua, kita ambil daun tua ini. Ini pun dah cukup dah.
Daun tua ini kita pecah-pecah macam ni. Pecah-pecah macam ni, kita letak di tangan, kita hidup. Macam tu. Untuk hilang sakit kepala. Ya, hidup. Untuk hilangkan sakit kepala. Daunnya yang tua itu boleh kita gunakan. Jadi masya-Allah, kalau begitu apa yang Pak nak sebutkan dekat sini bahawa itu sebahagian besar daripada kelebihan apa yang disebut sebagai raihan, ya, yang kita gunakan di dalam pengobatan aromatik, dan bentuk kita minum macam ni. Dan juga ada lagi herba-herba lain yang bersifat aromatik, serai wangi, lemon, kita boleh guna habatus sauda, halia, boleh buat juga balsam atau balm, itu balm daripada, boleh gunakan kafura. Kafura nanti dalam Quran ada sebut cerita pasal kafura, nanti akan bagi tunjuk bagaimana caranya. Buah pala kita gunakan untuk jadi balsam. Cumanya biji buah pala itu, maka ulama berbahas dan tidak dibenarkan kita ambil, sebab dia ada macam dadah narkoba sikit, tu sebagainya. Ya, jadi itulah yang Pak nak sebutkan tentang raihan ini. Baik. Di sini ada beberapa herba yang boleh kita lihat. Yang pertamanya ialah ini pokok beluntas. Ini dia pokok beluntas. Di mana semalam Pak ceritakan pokok beluntas ini sama juga seperti daripada satu keluarga yang sama dengan pokok Afrika. Jadi pokok beluntas ini kita makan, dia boleh, bagus. Ya, dia pertama menghilangkan bau badan. Yang kedua, masya-Allah, beluntas ni untuk hilang sakit pinggang. Banyak orang tak tahu tentang khasiat beluntas. Banyak sekali. Dia hilang sakit pinggang. Ni buat seduhan. Daun dia masuk tu, buat seduhan, buat kering, buat seduhan. Masya-Allah. Kalau tanam banyak-banyak beluntas ini, dia jadi obat. Bukan hanya menghilangkan. Nanti esok insya-Allah kapan-kapan, bila-bila Pak Haji akan membahaskan tentang beluntas. Bagaimana beluntas yang digunakan dengan begitu bagus sekali, khususnya untuk sakit pinggang. Ya, yang tu yang akan kita bincangkan. Ini lagi ada herba-herba kita lagi ni, beluntas lagi, ya, pokoknya mudah saja tanam ini, dia hidup, ya, pokok beluntas sebagainya. Dan pokok semelik, akar pelawas, akar pelawas. Itu ada di antaranya yang Pak nak sebutkan. Baik. Jadi kesemua herba ini, ya, yang terkhususnya sebagai rumusannya Pak Haji sebutkan, kalau ada wangi itu dipanggil aroma terapi lah, dia baik untuk kepala. Sebab apa? Yang ni kita kena belajar lagi dalam bidang bagaimana aroma terapi digunakan untuk hilangkan sakit kepala. Yang pertama, dengan adanya bau yang wangi tadi, daripada raihan, daripada apa juga yang kita hidup yang bau wangi itu, dia menambah jumlah oksigen yang masuk di dalam kepala kita. Sakit kepala itu kadang-kadangnya dia tak cukup oksigen. Ya, sebab apa? Misalnya dia bernafas pendek. Nafas macam ni. Nafas pendek. Dia kena nafas panjang. Sebab itu orang yang berenang jarang sakit kepala. Pasal apa? Ketika kita berenang tu, dia kena tarik nafas panjang. Ya, tarik nafas panjang, tarik nafas, tarik kiri, tarik kanan, itu dia akan membuka kita punya bahagian dada ini, membolehkan kita punya oksigen masuk cukup dalam tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itu, kita nak tarik nafas panjang ni tidak ada sebab, kecuali orang yang itu orang mengeluh. Orang yang sudah hidup segan, mati tak mau. Apa lagi Pak Haji nak sebut tu? Dia tu. Kenapa tak habis-habis kuliahnya lagi? Dia tu. Betul juga. Tapi menarik nafas panjang itu penting. Sebab tu lepas saja kita solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan sunnah, ya, bukan sunnah. Nanti ini sebut sunnah Nabi pula, bukan. Tetapi membiasakan kelaziman tarik nafas panjang, lepas, tarik lagi, lepas, tarik lagi. Ada 15 kali.
kita menarik nafas. Kalau tidak, kita hanya menarik nafas sekali yang panjang. Bila? Waktu kita ngelum. Macam tu. Jadi gitu. Kalau gitu, kita ada 15 kali menarik nafas panjang. Bila? Selepas solat. Sebab kita dah melazimi begitu. Lepas solat, tarik nafas. Sebagainya. Supaya oksigen itu cukup. Kalau kita tak mau gitu, gunakan kaedah aroma terapi. Ambil daun raihan ini. Ini daun beluntas ya. Ambil daun raihan. Maksudnya daun raihan. Gitu. Dengan sendiri, dengan otomatik ya, bila kita cium, ini sifat dalam kita punya tubuh badan kita, mekanisme. Bila kita cium sikit, dia nak cium lebih panjang. Sebab dia jadi dengan sendiri. Badan kita ni, dia nak cium. Bila dia cium satu aroma yang wangi, dengan otomatiknya tubuh akan kata cium lagi. Nafasnya begitu. Tapi kalau kita cium busuk, dia akan cium sikit. Tak marah. Dia sama seperti mekanisme kita duk pegang api. Bila kita pegang api, panas, dengan otomatik dia tarik. Pegang, tarik itu. Akan jadi cepat. Begitu juga ketika kita cium raihan. Cium raihan ini, dengan sini jadi penuh oksigen di dalam kepala kita sebagainya. Dia sebagai salah satu bahan pemicu, bahan katalis untuk membolehkan oksigen itu ditarik masuk dengan sebanyaknya di dalam tubuh badan kita. Hilang tak sakit kepala? Hilang. Tetapi apa yang muncul? Ngantuk tu bagus. Sebab ngantuk itulah yang akan membuatkan tubuh badannya akan kembali relax. Sama juga dengan orang jantungnya berdebar. Dum. Debar itu kita boleh masukkan wave, letakkan. Perlahan balik dia jantungnya. Yang kedua, hidup. Perlahan balik atau minum. Ambil ni, minum, dia memperlahankan balik jantung kita. Jantung dung macam orang berlari tu. Dia kata, kenapa jantung aku ni macam nak luruh saja? Bukan jantung nak luruh, bukan. Ada setengah orang kata, saya kalau minum kopi radik macam berlari. Kenapa pula nak lari? Minum kopi radik jangan lari. Datang. Mai secawan. Mai maksudnya datang. Dia kata bukan nak lari, tapi jantung macam nak lari. Apa tu? Dung. Itu gastrik mah. Orang mah ini dia tak boleh minum sesuatu. Kalau dekat Malaysia ni namanya black radik. Itu orang mah tak boleh. Tapi kalau black radik di Indonesia boleh tak? Boleh. Radikku boleh? Boleh. Tapi radikku itu ada sikit ginseng. Dia memang kuat sikit. Jadi dia akan buat dung sebagainya. Orang yang ada gastrik. Sama juga orang ada gastrik, bila ambil saja kopi, dia pusing kepala dia. Kenapa aku pusing kepala bila minum kopi radik? Sepatutnya minum kopi radik, hilang pusing kepala. Ya, sebab apa? Sebab jantung dia kuat. Dung. Sebab apa? Sebab dia tak minum lagi selasih. Minum dulu selasih, InsyaAllah hilang. Sebab dalam tubuh badannya itu terlalu panas. Jadi oleh sebab itu, maka di sini Pak Haji nak sampaikan bahawa kopi radik itu kadang-kadang menguatkan jantung. Maka kita gesek, jangan guna black radik yang kat Malaysia ni, ganti saja dengan kopi radik warna merah tersebut. Itu adalah di antaranya. Dan bagaimana cara untuk meredakan hari itu, Pak Haji dah tunjuk dah bagi mereka yang tak dengar lagi hari itu ni. Cari buah jeruk purut, 5 perut, buat lubang, ambil bunga cengkeh, masuk di lubang-lubang tu banyak-banyak, hidup, tarik nafas panjang gitu. InsyaAllah yang tak boleh tidur malam, banyak lagi yang mesej dekat Pak Haji, aku tak boleh tidur malam, tak boleh tidur malam. Jangan sebut tak boleh tidur malam. Yang Pak Haji sebut tak buat lagi. Apa dia? Ambil jeruk purut, 5 purut, buat lubang-lubang, masuk bunga cengkeh. Itu pun tak buat lagi. Buat yang itu dulu, nanti akan hilang. Pak Haji, aku ni dah buat dah, tapi tak tidur-tidur juga. Bagi tahu macam tu boleh. Apa dia? Serai. Serai itu ubat tidur, ubat penenang. Ubat penenang
Serai itu kalau kita rebus serai, kita rebus, kita minum air serai, waktu malam minum waktu air hangat, tidur dah dia lepas tu. Sebab dia jadi ubat tidur, ubat sedatif. Dia jadi tenang tidur. Ya Allah, tenangnya tidur minum air serai. Bukan serai wangi, tapi serai dapur. Itu adalah khasiatnya. 1 atau 3 batang direbuskan, diminum. Masya Allah. Termasuk juga serai tadi, aromatik. Yang aromatik itu menghilangkan senggugut juga. Daun serai yang banyak tu. Banyak daun serai kan di rumah, potong daun banyak-banyak tu, repair sikit, bakar dia. Kering dulu, lepas tu bakar, ambil abu. Abunya masuk ke dalam air, aduk-aduk, minum. Untuk orang yang ada masalah senggugut, sakit ketika datangnya bulan. Masya Allah, kalau begitu banyak sekali herba yang kita gunakan. Baik, itu saja yang Pak Haji nak sebutkan tentang Raihan ini. Mudah-mudahan memberikan ingatan kepada kita ketika kita baca surah Ar-Rahman ayat 12, Al-Waqi'ah ayat 89, ketika kita membaca surah Al-Insan ayat berapa surah Al-Insan? Ayat 17. Jadi ketika kita baca itu, Masya Allah, mengingatkan kita bahawa betapa besarnya kelebihan. Dalam syurga ni wangi, Bapak Ibu sekalian, wangi. Ya, jadi subhanallah. Dalam syurga ada juga daripada minuman-minuman yang lain, insya-Allah. Baik, yang lainnya, oleh kerana ada masa sedikit lagi, Pak Haji cuma nak sampaikan bahawa bila kita mempelajari tentang sesuatu herba ini, jangan kita berhenti separuh jalan. Teruskan kita belajar. Nanti apa yang Pak Haji sampaikan hari ini, nanti dia akan mengkomplitkan daripada keilmuan itu. Nanti kalau kita sungguh-sungguh siapkan buku tulis macam ni, tulis. Nanti bila kita lihat pokok tersebut, kita cuba ingat, ya apa hari itu, ya Pak Haji kata apa. Lama-lama begitu, kemudian buku ini ajar dekat anak-anak kita yang kecil itu. Salah satu pelajaran di rumah. Nak, mari sini, ambil halia. Dengar sini, ibu nak ajar tentang kelebihan halia. Cerita dalam Quran dulu. Kemudian hari ini pelajarannya selasih. Hari ini apa dia? Pelajarannya satu ajar anak itu tentang pengobatan herba. Nanti dia akan besar, dia jatuh cinta dengan pengobatan herba. Dia tak hanya bergantung kepada pengobatan kimia. Mudah-mudahan kita melahirkan satu generasi yang alamiah dan ilahiyah, insya-Allah. Terima kasih semua. Selamat berpuasa. Selamat menempuhi bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Banyak-banyakkan infak. Banyak-banyakkan kita bersedekah ya, kepada golongan yang susah COVID-19 ini. Yang tak boleh kerja. Yang duduk di rumah. Yang kerja kontrak. Ya. Mereka lah antara golongan yang perlu jadi sasaran tempat kita untuk memberikan infak. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Radix, kopi sehat dijamin halal. Kopi Radix, kopi herbal berkhasiat. Kopi Radix dari HPA Internasional. Kopi Radix, kopinya orang brilian. Kopi Radix asli racikan Tuan Haji.